Bersama saya Engku Azmin dalam rentasan berita edisi 1644. Antara paparan utama. Ekonomi negara diunjur berkembang 4.8 hingga 5.3%. Persahabatan PM Anwar, Presiden Prabowo suntik dinamisme baru. Gaji minimum, perbankan hanya kritik, tiada cadangan konkret. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan menaikkan unjuran pertumbuhan ekonomi Malaysia bagi 2024 kepada antara 4.8% hingga 5.3% berbanding 4.0% hingga 5.0% sebelum ini, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagi tahun hadapan, Perdana Menteri yakin ekonomi negara berkembang kukuh antara 4.5 hingga 5.5% didukung langkah dan strategi belanjawan mandani ketiga 2025. Tahap inflasi Ogos 2024 turun 1.9% setelah 3 bulan berturut-turut berada pada paras 2%. Namun, kita tidak berganjak dalam hal meredakan kenaikan kos sara hidup yang membebankan rakyat. Kita mencipta sejarah tahun lalu apabila meraih pelaburan diluluskan 329.5 bilion ringgit, tertinggi pernah direkodkan. Bagi separuh pertama 2024, kita berjaya meraih pelaburan diluluskan 160 bilion ringgit, melonjak ketimbang 135.6 bilion ringgit. Ringgit diiktiraf salah satu mata wang dengan prestasi terbaik di dunia. Kesungguhan semua pihak berjaya mengukuhkan ringgit 14.4% ketimbang dolar Amerika dalam suku ketiga 2024, pencapaian terbaik sejak tahun 1973, katanya. Selain itu, belanjawan 2025 turut menyaksikan peningkatan tertinggi bagi sumbangan tunai rahmah SDR dan sumbangan asas rahmah SARA apabila 13 bilion ringgit diperuntukkan kerajaan untuk tahun depan berbanding hanya 10 bilion ringgit sebelum ini. PMX berkata peningkatan itu akan terus memberi manfaat kepada 9 juta penerima atau bersamaan 60% penduduk dewasa negara. Ini bermakna pada tahun hadapan seramai 4.1 juta penerima SDR kategori isi rumah akan menerima SARA bernilai RM100 sebulan berbanding 700,000 penerima tahun ini. Bantuan SARA akan dikreditkan ke dalam MyKad penerima bermula April depan dan ini boleh dibelanjakan untuk membeli barangan asas seperti makanan dan minuman, ubat-ubatan, barang persekolahan serta kebersihan diri di lebih 600 pasaraya dan kedai runcit seluruh negara, katanya ketika perbentangan belanjawan 2025 di Dewan Rakyat pada Jumaat. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata golongan bujang pula akan menerima SDR bernilai RM600 hasil tambahan peruntukan sama. Jumlah itu sekaligus membolehkan kadar maksimum diterima isi rumah meningkat kepada RM4,600 berbanding RM3,700. Kita akui dan mendengar rungutan tentang kos sara hidup. Lantaran itu, kita mengambil langkah serta kebijakan ekonomi dengan meningkatkan peruntukan dan kadar maksimum bantuan tunai yang tertinggi pernah diberikan kerajaan dalam menangani kos sara hidup rakyat. Ini juga akan ditambah melalui peningkatan peruntukan bantuan tunai di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM kepada RM2.9 bilion berbanding RM2.4 bilion, katanya lagi. Tambah beliau lagi, bantuan warga emas juga dinaikkan kepada RM600 sebulan
berbanding RM500 sebulan ketika ini. Selain itu, kadar bantuan kanak-kanak keluarga miskin turut dinaikkan daripada RM200 kepada RM250 seorang untuk kanak-kanak berusia 6 tahun dan ke bawah. Bagi kanak-kanak berusia 7 hingga 18 tahun pula, bantuan mereka akan dinaikkan daripada RM150 kepada RM200 tertakluk kepada kadar maksimum RM1,000 sekeluarga, katanya. Tambahan lagi, penjawat awam juga diharap memberi komitmen penuh dalam memastikan iltizam kerajaan untuk menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan awam kepada rakyat dapat dilaksanakan dengan berkesan. Presiden Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX, Datuk Dr. Adnan Mat berkata, kerjasama dan koordinasi antara jabatan kerajaan menjadi kunci bagi mencapai matlamat ini. Iltizam kerajaan untuk menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan awam kepada rakyat selaras pengenalan sistem saraan perkhidmatan awam SSPA yang bertujuan meningkatkan kualiti perkhidmatan awam, katanya dalam kenyataan mengulas pembentangan Belanjawan 2025 oleh Perdana Menteri. PMX dalam ucapannya sebelum ini menyeru penjawat awam untuk menerapkan budaya kerja yang baru untuk menambah baik kecekapan tahap perkhidmatan kepada rakyat. Adnan berkata usaha kerajaan dalam meningkatkan pendapatan boleh guna penjawat awam selaras dengan peningkatan kos sara hidup juga langkah yang sangat dihargai. QPEX turut menghargai komitmen kerajaan untuk meneruskan pemberian bantuan khas kewangan BKK berjumlah RM500 kepada semua penjawat awam grade 56 dan ke bawah, termasuk lantikan kontrak yang akan disalurkan pada Februari tahun depan, katanya. Adnan berkata bantuan itu pastinya memberi kelegaan kepada penjawat awam terutama dalam menghadapi pembukaan sesi persekolahan dan sambutan Ramadan serta Hari Raya Aidilfitri pada tahun hadapan. Kalian nampak tak? Di sebalik kesibukan sosok tubuh Anwar Ibrahim ke sana ke sini menjalankan tugasan beliau sebagai Perdana Menteri, kesejahteraan rakyat tidak pernah dilupakan. Syabas dan terima kasih Kerajaan Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang baru saja tiba di Jakarta pada petang Sabtu lepas terus dipelawa ke kediaman keluarga rakan lamanya di Kertanegara, Jakarta Selatan untuk meluangkan masa dan makan malam bersama dalam suasana ceria. Rakan lamanya itu ialah Prabowo Subianto yang pada keesokannya mengangkat sumpah sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia. Kedua-dua mereka dikatakan saling mengenali satu sama lain sejak zaman muda lagi. Gambar-gambar yang dikongsi kedua-dua pihak di media sosial jelas akan pertemuan itu menampakkan keakraban mereka bersahaja tetapi mesra dengan senario itu mencuri tumpuan seantero pemerhati politik. Saat bermakna itu, turut dikongsi Prabowo di akaun X rasminya. Beliau menulis, merupakan kehormatan besar menerima sahabat saya, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di kediaman orang tua saya di Kertanegara 4 Jakarta. Catatan dan perjumpaan itu, walaupun ringkas, menunjukkan Prabowo meletakkan kepentingan dalam persahabatannya dengan Anwar yang kebetulannya kedua-dua mereka mengharungi pengalaman kerjaya politik hampir sama dan mencabar. Persahabatan akrab itu juga nyata ditunjukkan Prabowo yang setiap kali akan melawat Anwar apabila beliau berkunjung ke Malaysia. Para penganalisis percaya bahawa keakraban kedua-dua pemimpin itu membuka peluang untuk meningkatkan kerjasama sedia ada antara kedua-dua negara dalam pelbagai sektor termasuk perdagangan, tenaga baru, pertahanan, pendidikan dan keuangan. Persahabatan mereka juga sekian lama menjadi landasan yang kukuh untuk kerjasama masa depan ketika kedua-dua pemimpin mengharungi isu antarabangsa yang kompleks seperti isu Palestin, Myanmar
Islamofobia dan kempen anti minyak sawit. Pengarah Eksekutif Trust Indonesia Research and Consulting, Zahari Ardinal berkata, Anwar Ibrahim dan Prabowo Subianto mempunyai persahabatan yang telah lama terjalin. Prabowo kini meneruskan inisiatif yang telah dimulakan Presiden ke-7 Joko Widodo dalam meningkatkan hubungan dua hala. Beliau menambah, penerusan visi Joko Widodo mencerminkan komitmen untuk mengukuhkan hubungan diplomatik dan memacu kemakmuran serantau. Penganalisis hubungan antarabangsa itu melihat perjalanan politik Anwar sebelum ini menjadikannya terkenal di Indonesia dan lawatan kali ini mendapat sorotan media dan perhatian masyarakat Indonesia. Semasa sesi pelantikan di bangunan Majlis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri pemimpin luar negara lain pada Ahad, Anwar menerima tepukan paling gemuruh dan standing ovation ketika beliau diperkenalkan Prabowo. Mengenai bidang kerjasama spesifik semasa pemerintahan Prabowo, penganalisis itu menyatakan ia masih terlalu awal, namun ramai mengetahui beberapa syarikat Malaysia sedang meneroka peluang pelaburan termasuk pembangunan kediaman di ibu kota baru Nusantara. Usaha ini tentunya boleh mengubah landscape ekonomi kedua-dua negara, kata penganalisis itu sambil menekankan bahawa keakraban kedua-dua pemimpin itu akan membolehkan perbincangan luas dan bermakna. Apatah lagi, Malaysia dan Indonesia adalah antara negara pengasas ASEAN. Lawatan Anwar ketika Malaysia membuat persiapan menjadi pengerusi ASEAN tahun depan disentuh Duta Besar Malaysia ke Indonesia, Datuk Syed Muhammad Hasrin Tengku Husin, yang menyatakan ini adalah saat penting bagi kedua-dua negara kita. Lawatan kerja Perdana Menteri akan mengeratkan hubungan dua hala dan memperkukuh kerjasama ASEAN. Ramai penganalisis juga sependapat bahawa lembaran baru kerjasama kedua negara mampu menangani cabaran bersama sambil memanfaatkan kekuatan bersama untuk lebih mengukuhkan dinamik ASEAN sebagai platform kerjasama serantau pada tahun-tahun akan datang. Sementara itu, Timbalan Net Chancellor Akademik Universiti Utara Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani berkata, keakraban hubungan Anwar dan Prabowo akan melonjak hubungan Kuala Lumpur-Jakarta ke tahap yang lebih tinggi dan bermakna. Beliau yang juga penganalisis politik dan kajian antarabangsa melihat Prabowo yang pernah mendapatkan pendidikan awalnya di Victoria Institution di Kuala Lumpur dan Anwar yang mempunyai hubungan rapat dengan ramai tokoh Indonesia dan menghayati dinamik negara itu, mempunyai kefahaman yang baik antara satu sama lain. Saya melihat keakraban kedua-dua pemimpin amat signifikan bagi masa depan kedua-dua negara, bukan sahaja daripada aspek politik, malah merangkumi membangunkan ekonomi, sosial dan budaya sesama negara yang mana ia boleh menjadi pendorong usaha membina hubungan akrab rakyat antara dua negara itu, katanya. Menyifatkan Anwar Prabowo sebagai rakan sejati, hubungan itu bukan terjalin kebelakangan ini. Sebaliknya, ia telah terbina sejak zaman muda kedua-dua pemimpin bermula di era Presiden Suharto, katanya. Sudah tentu apabila persahabatan akrab antara dua pemimpin negara, apabila diterjemahkan dalam hubungan diplomatik, akan memanfaatkan kemajuan kedua-dua negara dan mencipta kemakmuran kepada rakyatnya, kata beliau. Ini sekaligus juga akan memanfaatkan rantau ASEAN, khususnya menjelang kepengerusian ASEAN oleh Malaysia tahun depan. Sebagai pengerusi ASEAN 2025, Malaysia akan memerlukan Indonesia untuk membantu menggerakkan agenda ASEAN termasuk dalam merealisasikan Komuniti ASEAN 2025 dan visi Komuniti ASEAN 2045, katanya. Prabowo dalam ucapan sulung sebagai Presiden mengulangi komitmen menekankan pentadbirannya akan menumpukan kepada membanteras kemiskinan rakyat dan gejala rasuah, memperkukuh keterjaminan makanan, keterjaminan tenaga,
industri hilir serta pengagihan kekayaan dan kemakmuran yang banyak mempunyai persamaan dengan misi yang dibawa pentadbiran Anwar yang berasaskan konsep madani. Sejak pengenalan gaji minimum pada tahun 2012, peningkatan dalam kadar gaji minimum telah menjadi isu yang sering mendapat perhatian. Gaji minimum mula diperkenalkan pada tahun 2012 dengan kadar RM900. Sejak itu, ia telah meningkat secara berperingkat. 2012, RM900. 2016, RM1,000. 2019, RM1,100. 2020, RM1,200. 2022, RM1,500. 2025, RM1,700. Walaupun begitu, kebimbangan yang sama sentiasa berulang, iaitu mengenai beban kepada majikan kecil dan sederhana PKS, inflasi, pengurangan tenaga kerja serta ketakutan pelabur asing meninggalkan negara. Berdasarkan statistik purata kenaikan gaji minimum dari tahun 2012 hingga 2025 adalah sekitar RM75 setahun yang mewakili pertumbuhan sebanyak 5.13% setahun. Pada masa yang sama, purata kadar inflasi adalah 1.91% setahun. Ini menunjukkan bahawa kenaikan gaji minimum seiring dengan inflasi yang membantu mengekalkan kuasa beli golongan berpendapatan rendah serta mengekalkan taraf hidup mereka dalam keadaan stabil. Kenaikan gaji minimum ini penting kerana inflasi akan terus berlaku selagi ekonomi berkembang. Perbezaannya hanyalah kadar kenaikan harga. Jika tiada langkah untuk menyesuaikan gaji dengan inflasi, rakyat akan menghadapi kesukaran dalam memenuhi keperluan seharian mereka atau sekurang-kurangnya mengekalkan standard kehidupan mereka. Perlu diingat, semasa pentadbiran terdahulu yang sering dirujuk sebagai zaman tebuk atap, kadar inflasi meningkat mendadak sehingga 4.9% pada tahun 2022. Selain daripada faktor global, tindakan seperti pengeluaran simpanan KWSP secara meluas tanpa tapisan turut menyumbang kepada peningkatan harga barang. Kesan inflasi ini masih dirasai oleh rakyat hingga ke hari ini. Pihak pembangkang sering menyuarakan kebimbangan mengenai penurunan kuasa beli rakyat. Namun, apabila kerajaan mengambil tindakan menaikkan gaji minimum untuk mengimbangi kos sara hidup yang meningkat, mereka juga membantah. Ini menimbulkan persoalan, apakah cadangan sebenar pembangkang? Adakah mereka mencadangkan penurunan kadar gaji minimum untuk mengatasi masalah yang dibangkitkan? Atau adakah mereka mempunyai pelan lain yang lebih konkret? Sehingga kini, pembangkang nampaknya hanya mengkritik tanpa memberikan penyelesaian yang praktikal dan berkesan. Gaji minimum merupakan instrumen penting dalam menjaga kesejahteraan pekerja berpendapatan rendah. Walaupun ada kebimbangan mengenai kesannya terhadap majikan dan ekonomi, peningkatan gaji minimum selari dengan pertumbuhan inflasi dan penting untuk mengekalkan taraf hidup rakyat. Pembangkang seharusnya mengemukakan cadangan yang lebih membina, bukan sekadar memberi kritikan tanpa asas kukuh. Pada zaman Pakatan Rakyat atau Pakatan Harapan, pembangkang tidak pernah gagal mengemukakan belanjawan alternatif sebagai bukti bahawa mereka juga mempunyai cadangan penyelesaian, bukan sekadar mengkritik. Malangnya, pada hari ini, tiada usaha daripada pembangkang untuk melakukan hal yang sama. Ingat, rakyat sentiasa memahati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel
untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Engku Azmin. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi.